Mana hudud PAS? Difahamkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang melengkapkan beberapa dokumen draft pertuduhan kes terhadap Datuk Seri Muhammad Adlan Barhan sebelum diserahkan kepada Polis Diraja Malaysia PDRM. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dokumen tersebut adalah berdasarkan kehendak-kehendak polis antarabangsa iaitu Interpol. Berkaitan permohonan kepada Interpol, SPRM tidak boleh melakukan sendiri, sebaliknya ia perlu melalui polis, katanya seperti dipetik media. Kenyataan Azam Baki itu disahkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Han Maidin PC. Apabila sudah lengkap, ia akan diserahkan kepada Interpol untuk pengumuman rasmi notis merah, kata Ayub Han dipetik beberapa media. Menurut laporan, menantu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin itu dan peguamnya Mansur Saad disyaki terbabit kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Hari ini mereka dipercayai melarikan diri dari Malaysia sejak Mei lalu, iaitu sebaik sahaja SPRM menjalankan siasatan. Maknanya, pihak SPRM dan PDRM amat serius dalam permohonan untuk mendapatkan notis merah terhadap menantu bekas Perdana Menteri Malaysia itu. Tiada mana-mana pihak yang kebal daripada tindakan penguatkuasa jika melakukan perbuatan yang bercanggah dengan undang-undang negara ini, wa imma anak menantu Perdana Menteri sekalipun. Perkara ini mengingatkan Kepala Jom Channel kepada kes ahli perniagaan Loh Teck Jo ataupun Jolo yang juga dikenakan notis merah oleh Interpol kerana didakwa menjadi dalang dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Kita masih berusaha, tak boleh putus asa. Apa pun kita nak dibawa ke Malaysia, hadapi mahkamah dan serah kepada mahkamah tentukan, kata Presiden Bersatu itu dipetik bernama pada 5 November 2019. Setelah Mahyadin menjadi Perdana Menteri secara tebuk atap, Jolo masih gagal ditangkap walaupun namanya turut disebut semasa perbicaraan bekas jurubank Goldman Sachs Group Incorporated Roger Ng di Mahkamah Brooklyn, New York. Rakan sekongkol Jolo itu dijatuhi hukuman penjara 10 tahun oleh mahkamah pada Mac lalu atas peranannya merompak 1MDB berbilion dolar. Saya percaya saya tidak melakukan apa-apa kesalahan, kata Jolo melalui satu rakaman perbualan telefon yang diperolehi stesen penyiaran Al Jazeera. Jolo mendakwa wang tersebut hanya dipinjam daripada 1MDB dan dibelanjakan antara lain untuk membeli hartanah mewah di seluruh dunia, karya seni jet peribadi, kapal layar besar dan arak mahal. Dan hari ini Adlan Barhan menerusi peguamnya Datuk Baljit Singh Sidhu menegaskan beliau meninggalkan Malaysia secara sah dan tidak pernah ditangkap atau pernah dipanggil SPRM bagi membantu siasatan. Anak guam kami secara mutlak menyatakan beliau tidak bersalah dan berhak untuk tidak dibicarakan di Mahkamah Umum oleh mana-mana agensi penguasaan, kata Baljit lapor Berita Harian pada 9 Ogos lalu. Nampak tak? Bila Jolo Mahyadin begitu bersungguh-sungguh untuk mencarinya ibarat singa ke lubang cacing. Tetapi apabila terkena kepada anak menantu sendiri, beliau membisu 1000 bahasa. Sedangkan pengerusi Perikatan Nasional itu sepatutnya meminta menantunya pulang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Anehnya, pemimpin PAS yang juga anggota Perikatan Nasional turut sunyi sepi bagai tikus jatuh ke beras. Mengapa ada pilih kasih? Mana perginya yang kononnya mengikut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lupa terus pemimpin Perikatan Nasional, contoh yang jelas ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu anhu bahawa baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya telah binasa golongan-golongan terdahulu kerana membiarkan golongan mulia atasan yang mencuri daripada dihukum. Sedangkan jika golongan marhen rakyat bawahan mencuri, mereka dihukum dengan hukuman hudud. Aku bersumpah dengan nama Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika memerintah negara selama 33 bulan, Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau lebih dikenali sebagai RUU 355 atau hudud turut hilang daripada radar.
Malang sekali bagi pentaksub, musuh tegar hudud iaitu Parti Gerakan menjadi rakan karib PAS. Sebaliknya, jenayah qazaf diremehkan walaupun dilarang keras oleh agama Islam untuk membuat tuduhan terhadap seseorang yang melakukan zina atau liwat tanpa membawa 4 orang saksi lelaki. Islam amat mengambil berat dalam memelihara kehormatan seseorang insan, baik Muslim maupun non-Muslim. Bagi yang masih bersembunyi di luar negara, jom channel meminjam kata-kata Azam Baki. Saya tetap dengan pendirian saya, awak balik saja dan hadapi apa jua siasatan dan jangan bagi banyak alasan saya tidak mahu dengar. Seorang Muslim yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak ikut tindak tanduk jolo yang melarikan diri daripada berhadapan dengan penguasa undang-undang. Seseorang pemimpin yang baik tidak cuba melindungi kaum keluarga atau sahabat handai apabila mereka berhadapan dengan dakwaan, siasatan dan pertuduhan jenayah. Jauh sekali daripada melontarkan fitnah atau mengkafirkan sesama Islam kepada pihak yang berbeza fikrah politik dengan mereka. Apatah lagi melakukan jenayah qazaf hanya semata-mata untuk menyembunyikan kebejatan sendiri. Hudud termasuk jenayah zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak dan murtad. Maknanya, meremehkan qazaf samalah seperti menolak hukum hudud yang telah ditetapkan dengan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Justru, celah mana PAS memperjuangkan Islam dan Perikatan Nasional itu bersih serta stabil. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.